Salam sejahtera anak-anak. Jadi untuk pendidikan moral kita kali ini, kita berada di unit 7, iaitu keluarga bahagia. Baik, mari kita baca keratan akhbar yang ada di dalam buku kamu. Jangan lupa ke surat 41. Anugerah keluarga bahagia. Tengok gambar tu. Sambutan Hari Keluarga Kampung Pos Dipang, Perak, 13 Disember. Keluarga Azo menerima anugerah keluarga bahagia. Menurut Azo, ayahnya menyediakan keperluan keluarga dan tempat tinggal yang selesa. Ahli keluarganya saling menyayangi dan mematuhi nasihat ibu bapa. Azo berasa bangga akan keluarganya. Kasih sayang mengeratkan hubungan ahli keluarga. Tengok ni, keluarga Azo menerima anugerah keluarga bahagia. Menurut apa yang Azo nyatakan di sini, ayahnya menyediakan keperluan keluarga dan tempat tinggal yang selesa. Itu tugas seorang ayah. Dia cuba memastikan anak-anaknya mendapat keperluan dari sudut makanan, dari sudut tempat tinggal, dari sudut pendidikan, dari sudut tunjuk ajar. Itu peranan ayah sebagai ketua keluarga. Tapi yang paling penting sekali adalah keprihatinan dan kasih sayang. Keprihatinan seorang ayah dan kasih sayang kepada anaknya lebih penting. Sebab tidak semua ayah di dalam dunia ini mampu memberi tempat tinggal kepada anaknya. Kan? Memang seorang ayah akan usaha untuk mencari tempat tinggal kepada anaknya, tetapi yang paling penting keprihatinan dan kasih sayang daripada seorang ayah. Sebab terdapat juga segelintir ayah yang dapat menunaikan semua keperluan dan tempat tinggal untuk anaknya, tetapi dari sudut keprihatinan dan kasih sayang kurang ataupun tidak ada. Ini juga tidak betul. Yang paling penting adalah keprihatinan dan kasih sayang. Bila dia prihatin, dia akan sediakan, akan cuba tunaikan apa sahaja keperluan anaknya untuk kebaikan. Bukan membabi buta, bukan anak dia nak berjaga malam, tak tidur malam, main game, biarkan saja. Itu bukan. Itu tidak menunjuk keprihatinan. Walaupun dia seperti menunaikan keperluan anaknya, tapi itu adalah cara yang salah. Baik, kita teruskan. Ahli keluarganya saling menyayangi dan mematuhi nasihat ibu bapa. Tengok, itu peranan kita sebagai anak. Peranan kita sebagai anak, kita hendaklah mematuhi ibu bapa kita selagi dalam lingkungan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang tidak salah. Jika ia berkesalahan, jadi kita tidak perlu patuh lagi kalau sesuatu yang salah. Kalau sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang tidak melanggar peraturan ataupun norma masyarakat ataupun ajaran agama kamu, maka kamu perlu patuh. Jadi kepatuhan ini atas dasar kasih sayang. Jadi tidak heranlah Azo berasa bangga dengan keluarganya. Kasih sayang mengeratkan hubungan ahli keluarga. Ini sangat maklum bagi kita, kan? Seekor kucing pun kalau kita belai dia, jaga dia, beri keperluan makanan dia, tempat tinggal dia, belai dia dengan kasih sayang, terjalinlah hubungan kita dengan kucing ataupun anjing, kan? Ataupun apa-apa makhluk lah. Apatah lagi di dalam keluarga.
Itulah sangat-sangat pentingnya kasih sayang. Baik, di sini cikgu dah jelaskan tadi kan, nyatakan ciri-ciri keluarga bahagia, menunaikan keperluan keluarga, menyediakan tempat tinggal yang selesa, tapi yang paling penting keprihatinan dan kasih sayang. Selain daripada itu juga dinyatakan mematuhi nasihat. Baiklah, mari kita tengok muka surat selanjutnya. Keluargaku, syurgaku. Tengok dialog ni ya. Yang pertama, ayah, bagaimanakah cara mengeratkan kasih sayang? Ayah dia jawab. Kedua, kita perlu mematuhi nasihat ibu bapa dan meluangkan masa bersama-sama keluarga. Yang ketiga, kita juga perlu mengambil berat perasaan ahli keluarga. Baik, kita pergi satu persatu. Mula-mula ada persoalan tadi kan, bagaimana cara mengeratkan kasih sayang. Ini penting. Bagaimana cara mengeratkan kasih sayang? Pertama, mengikut buku ni, mematuhi nasihat ibu bapa. Sebab apa? Tidak ada ibu bapa yang di dalam dunia ini mahu sesuatu yang buruk kepada anaknya, sesuatu yang tidak baik kepada anaknya. Kalau kamu perhatikan seorang ayah yang menghisap rokok, kan? Rokok bagus ke tidak? Tak bagus kan? Tapi seorang ayah yang merokok, dia pasti tidak mahu anak dia menghisap rokok. Sebab itu tak bagus. Jadi kita dapat lihat kenapa kita perlu mendengar nasihat ibu bapa kita. Sebab ibu bapa kita memang tidak mahu sesuatu yang tidak baik untuk kita. Seperti yang contoh yang cikgu bagi tadi, iaitu merokok. Kalau ayah dia merokok, mustahil dia menyuruh anak dia menghisap rokok, kecualilah ada masalah mental. Tapi cikgu yakin tidak ada ibu bapa yang mahu anak dia menghisap rokok walaupun dia merokok. Jadi kita perlu patuhi nasihat ibu bapa, sebab ibu bapa kita sentiasa mahu yang baik untuk kita. Dan yang kedua, meluangkan masa bersama keluarga. Pentingnya kita meluangkan masa bersama-sama keluarga. Sentiasa mencari masa untuk meluangkan masa kita untuk keluarga. Yang paling mudah sekali adalah makan bersama, minum pagi bersama, makan tengah hari bersama, ataupun sekurang-kurangnya makan malam bersama. Sebab saya faham ada setengah murid, keluarga mereka agak sibuk. Contohnya ayahnya terpaksa turun awal bekerja pada waktu pagi, jadi dia tak dapat bersarapan dengan anak dan ahli keluarganya. Itu cikgu faham. Kita pun kena faham kalau ibu bapa kita ada kesibukan macam tu. Sebab apa? Mereka terpaksa, mereka berkorban tu. Mereka sanggup berkorban untuk turun awal untuk kita lah. Sebab itu mereka bekerja, untuk berkorban untuk kita, untuk memberikan kebaikan kepada kita. Mereka mencari wang kan, bekerja, dan sekurang-kurangnya cari luangkan masa. Cikgu faham ada juga terdapat segelintir keluarga yang susah untuk makan bersama sebab kehidupan mereka terlalu sibuk. Tapi mesti juga ahli keluarga tu mencari masa untuk bersama-sama, kan? Bagi keluarga yang tidak sibuk, tidak ada alasan untuk tidak meluangkan masa bersama-sama keluarga. Dalam bab makan tadilah paling mudah. Semua duduk bersama, makan, minum bersama. Jangan pula semasa makan ada yang buka telefon,
Ada yang asyik tengok TV. Kalau boleh masa makan tu tutup TV. Kan? Telefon tak boleh ada di atas meja makan. Macam tu. Supaya kita dapat luangkan masa kita sepenuhnya dengan keluarga kita. Lebih baik lagi di hujung minggu bersama-sama keluar, beraktiviti, berkebun ataupun pergi berjalan bersama, bersukan, beriadah bersama-sama. Itu penting untuk meluangkan masa bersama-sama keluarga. Baik, yang ketiga, kita juga perlu mengambil berat perasaan ahli keluarga kita. Kita perlu jaga perasaan ahli keluarga kita. Ini kadang-kadang kita masalah kita kan, kita suka nak bersenda gurau dengan ahli keluarga kita tanpa had, hingga kita menyinggung perasaan mereka. Jadi perlu kita ambil perhatian di sini, jangan melampau-lampau kita jaga perasaan ahli keluarga kita. Sebab tidak setiap hari seseorang itu dalam keadaan ceria, dalam keadaan gembira. Ada waktu tertentu seseorang itu merasa sedih, mungkin ada sesuatu yang berlaku di sekolah, ataupun contohnya ibu bapa kamu yang bekerja, ada sesuatu yang berlaku di tempat mereka bekerja, di office mereka kah, kan? Jadi sesuatu mungkin mereka dalam perasaan sedih kah, marah kah. Jadi kita perlu jaga perasaan mereka. Kalau mereka sedih, gembirakan mereka. Kalau mereka marah, tenangkan mereka. Macam tu. Kita semua berperanan. Macam kita ni anak-anak kan. Bagaimana ibu bapa menjaga perasaan kita kan? Mereka cuba hendak membuat kita gembira. Begitu juga kita. Jangan hanya mementingkan perasaan kita tanpa memikirkan perasaan ahli keluarga kita. Baik. Sorry. Baiklah. Kita tengok lagi gambar ni. Yang pertama, ibu, mengapakah kita perlu menyayangi keluarga kita? Kedua, supaya kita dapat mengeratkan hubungan dan mewujudkan suasana yang harmoni. Yang ketiga, saya gembira kerana dapat menyayangi keluarga saya. Baik, ini adalah dialog dalam sebuah keluarga. Tengok budak kecil tu, yang perempuan tu naik basikal tu, dia bertanya dengan ibu dia, mengapa kita perlu menyayangi keluarga kita? Kenapa kita perlu menyayangi keluarga kita? Jawapan mudah yang mak dia bagi, supaya kita dapat mengeratkan hubungan dan mewujudkan suasana yang harmoni. Kalau kita dah tak sayang kan, macam mana nak hubungan erat kan? Tak rapatlah hubungan kita dengan ahli keluarga kita ataupun dengan sesiapa pun kalau kita tidak ada perasaan sayang kan. Jadi penting kita menyayangi keluarga kita supaya erat hubungan kita di antara keluarga. Dan yang kedua, mewujudkan suasana yang harmoni. Kamu bayangkanlah jika semua keluarga di Malaysia ataupun di dunia ini tidak harmoni, tidak sehati sejiwa, apa akan berlaku kan? Kacau bilau akan berlaku kan? Mak dia ke lain, bapa dia ke lain, anak dia ke lain kan? Buat benda-benda yang tidak bersama-sama kan? Tidak ada keharmonian kan? Asyik bergaduh di dalam rumah. Ayah tengking ibu tarik rambut ayah kan? Kakak gaduh dengan adik gaduh dengan abang. Tak harmoni. Sebab apa semua ni berlaku? Sebab tidak menyayangi kan? Tidak menyayangi di antara satu sama lain.
di keluarga pun akan jadi kacau bilau. Jadi ini kita kena usahakan bagaimana kita perlu menyayangi keluarga kita supaya hubungan kita erat, supaya kita hidup dalam keadaan harmoni. Dan dengan itu kita akan rasa gembira. Jadi itu sahajalah pelajaran kita hari ini. Cikgu harap murid-murid semua dapat mengusahakan. Tapi saya rasa tidak ada masalah bab menyayangi keluarga, sebab Tuhan jadikan sudah menjadi fitrah ataupun sudah menjadi semula jadi seorang ibu dan bapa akan menyayangi anaknya, dan seorang anak akan menyayangi ibu bapanya. Itu memang sudah naturally dalam bahasa Inggerisnya, sudah semula dijadikan begitu. Ada perasaan kasih sayang, ada ikatan di situ. Tapi perkara ini kena usaha juga, sebab dia boleh jadi renggang kalau kita ambil mudah. Kalau kita tidak menjaga perasaan ahli keluarga kita, kita tidak cuba menghargai ahli keluarga kita, tidak meluangkan masa dengan ahli keluarga kita, jadi ini boleh merenggangkan perasaan kasih sayang. Semakin kamu dewasa, semakin dewasa. Sebab itu kamu tengok ada ahli keluarga yang adik-beradik dia sudah tak macam ahli keluarga, sudah macam orang lain. Sebab apa? Tidak diusahakan untuk mengeratkan hubungan keluarga. Kasih sayang tu semakin pudar dengan kesibukan diri sendiri. Sebab masing-masing ada kehidupan sendiri. Jadi kita kena usahakan supaya hubungan ahli keluarga kita erat, supaya hidup dengan penuh kasih sayang. Yang pentingnya kita meluangkan masa berkomunikasi dengan baik dengan ahli keluarga. Baiklah murid-murid, cikgu rasa cikgu dah banyak bercakap ni. Cikgu harap semua murid-murid dapat manfaat dari apa yang cikgu kongsikan. Dengan itu cikgu ucapkan hingga kita berjumpa lagi.